Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan membincangkan tentang hak isteri selepas perceraian. Jadi di sini ada pertama yang kita akan sentuh, hak tempat tinggal, hak nafkah makan minum, kemudian muta'ah dan seterusnya harta sepencarian. Okey, yang pertama tentang tempat tinggal. Jadi isteri yang diceraikan secara talak raj'i ataupun talak bain, memang dalam mazhab Syafi'i mendapat peruntukan tempat tinggal semua sekali. Okey, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kan, jadi poinnya la tukhrijuhunna min buyutihinna, kan, maksudnya janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehinggalah selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Ini yang pertama lah. Jadi itu talak raj'i, talak bain semua dapat tempat tinggal. Kemudian nafkah iddah ni maksudnya makan minum pakaian lah. Makan minum dan pakaian yang menjadi hak isteri diceraikan, sama ada talak raj'i dan talak raj'i sama ada hamil ataupun tidak, dan isteri yang diceraikan dengan talak bain yang hamil. Talak bain ni seperti talak 3 lah kan, tapi dia hamil, dapat makan minum pakaian sehinggalah dia habis iddahnya lah. Kalau talak raj'i memang dapat, sama ada hamil ataupun tidak memang dapat dia punya tu. Okey, dia punya makan minum dan tempat tinggal tersebut. Okay, itu adalah secara umumnya. Jadi anda bolehlah merujuk kepada dalil-dalil yang berkenaan lah. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan dalam buku ni ada banyaklah kes-kes tuntutan nafkah iddah lah, dari segi enactment dan juga undang-undang, boleh rujuk sendirilah. Okey, kemudian seterusnya adalah yang berkaitan dengan mut'ah. Okey, mut'ah ni adalah pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan berlakunya perpisahan antara mereka berdua semasa hidup dengan talak dan seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, hukum mut'ah. Jadi perpisahan suami isteri berlaku dalam 2 keadaan lah. Pertama dengan sebab kematian, yang kedua berpisah hidup seperti talak lah kan. Jadi kalau disebabkan kematian, dan kali ini isteri tidak berhak dapat mut'ah berdasarkan ijma' para alim ulama lah. Kalau bercerai hidup, ini kita akan tengok macam mana kedudukan mut'ah. Dalam mazhab Syafi'i, mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang berpisah daripada suami dan keadaan berikut. Yang pertama, jika isteri diceraikan sebab berlaku persetubuhan, sama ada suami menceraikannya atau suami menyerahkan kuasa talak kepadanya lalu dia mentalakkan dirinya, yang dibincangkan dalam bab tafwid at-talak, atau suami menggantungkan jatuh talak dengan suatu perkara lalu isteri melakukan perkara tersebut, kan, maka ini dalam keadaan ini isteri berhak mendapat mahar misil atau mahar musamma yang disebut dalam akad nikah dengan sebab berlakunya persetubuhan. Di samping itu juga dia berhak mendapat mut'ah bagi menampung perasaan duka lara lah, dan kesedihan dan kesenyuman yang biasanya timbul akibat perpisahan yang berlaku inilah. Okey, kalau diceraikan sebelum berlaku persetubuhan dan mas kahwin tidak ditentukan dalam akad nikah. Okey, ini keadaan yang kedua lah. Jadi bagi kes ini, maka wanita itu tidak berhak mendapat mut'ah. Ini kerana dia sudah mendapat separuh mas kahwin, di samping wanita tersebut belum lagi menyerahkan dirinya daripada suaminya untuk disetubuhi. Okey, jika isteri difasahkan oleh hakim daripada suaminya dan sebab pisahan berpunca daripada suami, contohnya suami Islam, suami murtad, suami li'an, dan pisahan ini berlaku selepas berlaku persetubuhan atau sebelum berlaku persetubuhan tapi mas kahwin tidak ditentukan akan nikah. Okey, hak ni dikira ini kerana dalam keadaan ini perpisahan ini adalah punca daripada suami, sama ada seperti hukum talak yang datang daripada suami, begitu juga hukum dengan perceraian atau khulu atau penyerahan kuasa talak, tafwid talak dan tebus talak ni hukumnya sama seperti talak. Maka penyerahan kuasa talak pada isteri lebih condong kepada hukum talak walaupun talak dilepaskan oleh isteri. Okey. Jadi namun jika perpisahan berpunca pihak isteri, maka isteri tidak berhak bermut'ah. Okey. Oh, ni yang atas tu dapat mut'ah lah, yang ni tidak dapat mut'ah. Okey,
Kalau berpunca pada isteri, maka tidak dapat mut'ah. Okey. Jadi saya dasarnya isteri dalam kes ini, kalau maksudnya contohnya isteri masih Islam, isteri murtad, isteri minta fasah pernikahan kan saya dasarnya isteri berhak kepada mut'ah bagi meringankan kesedihan dan perasaan duka lara akibat perceraian berlaku. Manakala dalam keadaan ini perpisahan adalah punca pada pihak isteri, dengan itu isteri adalah menanggung sebarang kesan yang timbul akibat perpisahan ini, jadi dia tak dapat mut'ah lah. Okey, ini adalah maksudnya kalau ikut dalam mazhab Syafi'i ini terdapat beberapa keadaan lah. Ada yang dapat, ada yang tak dapat mut'ah lah. Okey, namun di sini kita tengok. Di sini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan mut'ah ni kan. Yang mana yang menjadi satu pandangan dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan perkara inilah. Dan telah membagikan kepada beberapa kategori. Okey, namun sebagai ulama berpendapat bahawa nas Al-Quran berkaitan dengan pemberian mut'ah ni adalah umum, meliputi semua perempuan yang diceraikan sama ada telah ditetapkan mas kahwin dalam akad nikah atau tidak, dan sama ada telah disetujui ataupun belum. Wanita tersebut tetap wajib mendapat mut'ah. Ini merupakan pendapat Ibn Hazmin, Ibn Al-Hajib dan Ibn Qasim daripada mazhab Maliki dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi tujuan mut'ah ni adalah mut'ah ni pemberian sebuah hati yang diwajibkan ke atas suami yang menceraikan isteri bertujuan meringankan beban yang ditanggung oleh isteri bagi menikah kehidupan baharu secara bersendirian sebelum dia berkahwin semulalah dengan suami baharu atau kembali semula kepada suami yang dahulu. Jadi tentulah suasana bersendiri akan menyebabkan menghadapi kesulitan lahir dan batin. Dengan ini mut'ah diharapkan dapat memberi sebagian penawar daripada kesulitan inilah. Okey, keadaan mut'ah ni dia kata kadang-kadang ada berlaku persetujuan sama ada tidak berlaku persetujuan. Jika berlaku persetujuan kan dalam menentukan keadaan mut'ah, maka itulah bayaran yang diterima oleh isteri lah, sama ada sedikit atau banyak. Okey, jadi setiap keadaan ini hendaklah setiap pihak reda meredai dan menghalalkan antara satu sama lain lah. Jika berlaku perselisihan dalam menentukan keadaan bayar mut'ah, maka pihak hakim akan menentukan keadaan mut'ah tersebut dengan melihat kepada kemampuan bekas suami sama ada senang atau susah, dan juga melihat kepada keadaan atau status bekas isteri. Ini dari segi basic lah. Dan inilah menjadikan dasar, dijadikan sebagai dasar lah dalam menentukan keadaan mut'ah, yang menjadi satu penanda aras dalam apabila berlaku pertikaian lah di kalangan suami isteri yang bercerai dalam menentukan kadar mut'ah tersebut. Jadi di sini adalah elemen yang berkaitan dengan teranur. Dia kata selain daripada haknya untuk menafkah seorang perempuan yang telah ceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya, boleh memohon mut'ah atau pemberian sebuah hati kepada mahkamah. Mahkamah boleh selepas mendengar pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut ikut hukum syarak. Okey, ini banyaklah kes-kes yang berkaitan dengan ini. Sila rujuk dalam nota masing-masing. Okey, dan seterusnya adalah yang berkaitan dengan harta sepencarian. Harta sepencarian. Okey, harta sepencarian ni secara dasarnya adalah dia merupakan harta yang merangkumi beberapa elemen perolehan harta sebuah pasangan tersebutlah. Maksudnya harta yang dibina, yang diperolehi semasa dalam perkahwinan. Antaranya dikata harta tersebut diperoleh semasa berlangsungnya tempoh perkahwinan, di mana maksudnya harta tersebut diperoleh semasa berlangsungnya tempoh perkahwinan sebuah pasangan lah. Ini bermakna harta pusaka dan harta yang diperoleh sebelum daripada perkahwinan tidak dianggap sebagai harta sepencarian. Dan harta yang diperoleh sebelum suatu perkahwinan tapi harta tersebut dapat dikembangkan dalam tempoh perkahwinan sebuah pasangan adalah dianggap sebagai harta sepencarian juga. Dan wujudnya sumbangan sama ada secara langsung tidak langsung daripada suami isteri dalam memperoleh harta tersebut. Contohnya sokongan lah, sokongan walaupun tak ada sumbang dari segi harta pun, isteri tak ada share pun, tapi dia menyokong, membantu, memberi keselesaan, ketenangan kepada suami untuk bekerja juga sebagai sumbangan lah, sumbangan moral lah. Okey, dari segi pembahagian harta sepencarian ni, dia secara umumnya setiap elemen adalah elemen negeri ada, di mana mahkamah diberi kuasa untuk mendengar dan mencarikan serta menetapkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pembahagian atau tuntutan harta sepencarian.
di mana hakim-hakim di Mahkamah Syariah Malaysia akan menggunakan tafsiran harta sepercarian sebagaimana telah dibetulkan dalam Akta atau Ni'mat Negeri masing-masing semasa membuat penghakiman bagi kes-kes harta sepercarian ini. Secara umumnya, takrifan harta sepercarian yang dikanunkan dalam undang-undang sama ada Akta atau Ni'mat Negeri tidak membawa perbezaan maksud ketara. Perbezaan ini wujud mungkin sekarang konsep harta sepercarian tidak adalah kitab-kitab klasik. Jadi ini merupakan ijtihad lah. Dia merupakan pendapat ulama dan uruf bagi negeri-negeri dekat negara kita ni lah. Kan, tu maksudnya atas budi bicara dan penghujahan yang dikemukakan oleh semua pihak lah, kan, untuk nak menentukan apa benda ni, kadar mana yang patut diperolehi oleh pihak yang menuntut lah. Okey, di sini saya ustaz tambah sikit jadi macam yang tadi harta persadian ni dia akan dibahagikan menurut peratus saham masing-masing, sama ada modal ataupun sumbangan tenaga. Modal duit lah, kita tahu harta kan, ataupun duit, harta apa-apa saja aset kan, ataupun sumbangan tenaga juga dia ambil kira. Dan pembahagian seperti ini mirip kepada pembahagian tersyarikat. Pembahagian adalah dengan mengambil kira sumbangan-sumbangan kedua pihak suami isteri yang terlibat dalam perkahwinan tersebut lah. Di mana menurut Siti Zalikhah Mamano, dia merumuskan bahawa sumbangan tersebut berlaku 3 bentuk lah, sama ada pengumpulan harta atau modal, usaha ke arah menambah harta yang ada, dan sumbangan lain seperti pandangan, nasihat dan dorongan. Jadi maksudnya kalau ada unsur-unsur ini, maka pihak-pihak yang berkenaan, khususnya bila berlaku perceraian, boleh menuntutlah harta sepercarian mengikut kadar-kadar yang masing-masing, dan mahkamah akan memberikan bahagian yang dituntut tersebut mengikut takat sumbangan yang telah diberikan oleh pihak yang menuntut itulah. Jadi sebab itulah banyak kes ada yang dapat separuh daripada harta yang dituntut tersebut lah. Harta tersebut ada yang dapat separuh, ada kes yang dapat separuh berdasarkan banyak, mungkin sumbangan yang dikemukakan adalah banyak, dan ada yang dapat 1/3 saja, dan ada yang dapat ni sebagai contoh sajalah, 1/2, 1/3, 1/6, kan contoh. Gitulah, mungkin ada 1/8 dan seumpamanya, bergantung kepada hujah-hujah yang dapat kemukakan, bukti yang atas sumbangan yang telah mereka yang didakwa berikan semasa menuntut tersebut. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.